Okey, kita nak masuk inertia. Inertia. Okey, inertia apa dia? Inertia ni satu keadaan, fenomena di mana objek tu dia tak nak berubah. Inertia ni sifat kebanyakan manusia. Manusia ni dia susah sangat nak berubah. Inertia tu. Inertia ni dia cakap, benda objek tu, dia suka kekal. Dia suka kekal. Maintain ni kekal. Dalam state dia. Dalam state dia. Maksudnya kalau diam, nak kekal diam. Kalau bergerak, kalau dia dalam keadaan move, dia nak kekal move. Nak kekal bergerak. Kamu pernah tak? Kamu masuk dalam kereta. Okay? Kamu masuk dalam kereta, kamu ambil seat belt tu, kamu masukkan. Ni yang skema lah. Nak cerita tak skema tu, jangan cerita kat sini. Okay, yang skema dia tarik dia dekat. Okay. Kamu pun duk tengok handphone kan. Bila masuk budak-budak sekarang kan suka tengok handphone, nak masuk handphone, masuk kereta, dia tengok handphone. Lepas tu bapak kamu start enjin, jalan. Bila jalan, kamu ke belakang, betul tak? Betul tak? Kau tak pernah rasa? Kan, betul tak? Bila mak kamu jalan, kamu duduk kat belakang. Sebab apa kamu duduk kat belakang? Ke belakang? Bila kamu duduk kat situ, kan, kamu duduk kat sini. Bila kamu bergerak, bila kereta bergerak, badan kamu nak kekal duduk kat situ lagi. Kamu dah bergerak tapi dia tak mau. Badan cakap, tak nak, aku nak duduk tempat tadi lagi. Jadi sebab tu dia ke belakang. Dia tak mau ikut bergerak. Dia tak nak ikut bergerak. Kalau diam, dia nak kekal diam. Jadi berlaku inertia. Inertia ni that moment sajalah. That moment. Lepas tu dia ikut. Lepas tu berjalan. Nampak macam kereta tu. Bila dia break, dia ke depan sikit. Macam kamu duk tengok-tengok handphone, tiba-tiba break ke depan. Kan, ke depan. Siap handphone kadang jatuh lagi. Lepas tu marah pula. Ayah bawa betul-betul. Okay. Bila kamu ke depan, sebab apa? Masa tu bila kereta bergerak, kamu dengan jasad kereta tu sebenarnya bergerak. Macam kita lah, kita duduk atas bumi, bumi pusing. Kamu tak perasan, tak rasa, betul tak? Kamu tak rasa bumi ni pusing dengan kelajuan yang sangat-sangat tinggi. Berapa kilometer dalam sesaat. Sebab kamu duduk atas bumi. Sama dengan kereta, bila kamu duduk atas kereta, kalau kereta tu pecut dengan 110 km, sebenarnya jasad kamu tengah bergerak. Body kamu tu tengah bergerak dengan 110 km juga. Lepas tu bila break, kamu ke depan. Bila break, badan kamu ke depan. Sebab apa? Badan kamu tengah bergerak dan dia nak kekal bergerak. Itulah inertia. Inertia that moment saja. That moment saja. Boleh faham? Dapat? Boleh faham? Cikgu harap dia menambah kefahaman kamu sebelum ni dengan kefahaman yang kamu ada sebelum ni. Inertia. Boleh? Kecenderungan. Siapa yang bahasa Melayu dia boleh tulis kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dia punya keadaan gerakan. Keadaan gerak ni ada dua. Satu diam, satu bergerak. State of motion ada dua. Rest and in motion. Lah. Boleh faham? Boleh faham cakap ni? Unless. So dia inertia ni juga adalah first law of motion sebenarnya. First law of motion. So ni kena catat sikit. First law of motion, Newton's law of motion. Every object continue in its state of motion unless external force apply. Ni Newton pada zaman kurun ke-17 dulu ada satu Pak Long ni nama dia Newton. Pak Long ni cakap kalau benda tu dia bergerak, dia akan selama-lamanya bergerak. Kalau tak nak siapa pergi kacau benda tu. Betul tak statement tu? Betul tak? Cikgu tak ada cikgu, saya baling bola bowling, berhenti juga. Bola bowling betul berhenti. Sebab apa? Sebab ada geseran udara. Bola bowling tu, kalau kamu biar berkilo-kilometer punya, masalah kita buat track, memang dia licin. Tak nafi, dia memang licin. Licin gila. Bila kamu baling bola bowling tu, lama-lama dia akan stop juga. Satu moment dia akan stop juga. Okay, sebab apa? Sebab dia ada geseran udara. Jadi geseran-geseran ni dia akan hilang juga.
Mesti dia akan hilang juga tenaga dia akan berhenti. Jadi kamu kalau nak tengok Newton law ni, yang bergerak terus bergerak, yang diam tak ada masalah. Kalau kamu letak pen kamu tu diam, tak ada siapa sentuh, selama-lamanya akan duduk diam kat situ. Betul? Yang diam dia boleh. State of motion ada dua. Macam cikgu cakap tadi, state of motion ada dua. Kalau dia dalam diam, selama-lamanya diam. Kalau tak ada siapa pergi kacau. Tapi yang bergerak ni kalau nak tengok betul tak betul, kamu pergi main kat outer space. Outer space. Bahaya main kat outer space ni. Okay? Kat outer space ni cukup bahaya. Jangan main kat outer space. Sebab apa? Kalau kamu terlepas daripada atmosfera tu, ni atmosfer, let's say lah kamu main-main terlajak. Kan terlajak. Kamu terlajak. Maksudnya kamu tak di bawah pengaruh graviti dah. Kamu kalau terlajak dengan 0.1 cukup lah. 0.1 meter second negatif 1. Main terlajak. Terkeluar daripada tarikan graviti 0.1 meter per second. Kamu akan selama-lamanya bergerak tanpa henti. Kamu tak boleh dah. Nak tekan brake, tak tekan brake, kamu akan pergi selama-lamanya menjauhi bumi tu. Habislah kamu memang sesat dalam outer space tu. Slow dia bergerak. Dia takkan berhenti. 0.1 tu takkan berhenti sampai bila-bila. Dia akan bergerak. Kamu mati pun mayat kamu duduk bergerak 0.1 meter per second. Kalau tak ada daya luar dikenakan kepada jasad kamu tu. Boleh faham ? Boleh faham keadaan tu ? Okey? Okey, jisim kalau besar, inertia biasanya besar. Okey? Jisim kalau besar biasanya inertia besar. Kalau kamu ada basikal senang nak brake. Tapi kalau kapal nak brake, ni dia dah tekan brake dah ni. Dia dah tekan brake dah ni, tapi tak boleh buat apa. Sebab inertia dia besar. Ni dah tekan brake dah, tak boleh buat apa dah ni. Mass besar, tak boleh berhenti on the spot. Kalau basikal boleh tekan brake berhenti on the spot. So kapal memang kena brake awal. Tama-tama dia dekat laut, geseran kurang sikit. Kalau jalan tol geseran kuat. So kapal ni dia jangan nampak pelabuhan. Sebab tu kamu kena pandai fizik ni kalau nak jadi pilot. Benda-benda macam ni lah. Oh, relax dulu, lampu merah baru tekan brake. Kalau main dengan kapal besar habis kamu. Dia nampak pelabuhan tu dia dah brake dah. Dia tekan brake dia dah. Kapal brake guna apa? Kapal brake guna apa? Dia guna anchor dia, ataupun enjin dia kena reverse lah enjin. Kalau dia tukar enjin dia kena reverse enjin tu. Kalau kamu guna, kalau sampan kayuh tu kena kayuh patah belakang lah. Macam tu. Kalau guna sampan dia kena kayuh patah ke belakang balik untuk brake. So, bila brake dia tak boleh brake drastik bila mass kamu besar. So, hati-hati. So, nampak pelabuhan, brake dah, tekan dah. Brake dah, tekan dah. Dia macam cerita Titanic lah. Cerita Titanic, korang pernah tengok tak cerita Titanic ni zaman cikgu lah dulu. Pernah tengok tak? Titanic tu masa keluar memang hit. Memang box office lah. Kamu pernah? Box office, lagu dia sampai sekarang best. Semalam tengah driving, ternyata dengar lagi lagu Celine Dion tu. Okay. Lagu tu sampai sekarang famous. Memang box office gila-gila yang tu. Okay, Titanic tu dikabarkan dia langgar iceberg. Iceberg tu jarak dia, bukan nampak iceberg tu baru tekan brake, dia dah tekan brake lama dah. Okay, tapi disebabkan memang tak sempat elok. Mungkin 300 meter, 500 meter, dia tekan brake, dia tak boleh selamat dah. Dia bukan macam basikal 500 meter memang riuk lagi lah, jauh lagi. Tapi kapal tu dia duduk jauh. Tapi dia tahu dia tak boleh elok dah. Sebab tu dia sempat lari lagi. Anak-anak kapal sempat lari, terjun apa semua. Dia tahu. Ready for impact. Siap boleh jerit lagi. Ready for impact. Kan? Memang dia orang tak boleh buat apa. Sebab jisim dia orang tahu jisim besar. Biasanya dia orang tak dapat elok walaupun benda tu dah dijangka. So, boleh lari lah. Bila dia langgar, dia tak tahu dia ada crack kan. Dia elok tapi dia tak sempat elok kan. Dia ada crack and then bocor and then tenggelam.
Okey, itu cerita dia lah. Cerita sebenar dia kalau kamu gali ada yang cakap mitos kan. Tapi walau-walau kita tak ambil pot sangat. So inertia ni ada kebaikan ke keburukan? Dia ada keburukan dia juga. Okey? Dia ada kebaikan lah. Kebaikan dia boleh break. Jenuh juga hidup ni kalau tak ada break kan. Semua benda berjalan je. Tak ada break. Susah oh. Okey. Ada kesan negatif dia. Ni kesan negatif dia. Kesan negatif yang pertama adalah kamu bila bawa kayu balak, lori tu dia kalau dia bawa kayu balak, dia kena letak satu penghadang besi dia kat depan ni. Sebab apa? Bila dia break, kayu balak tak break lagi. Kayu balak tu dia masih inertia. Inertia kayu balak ni. Inertia kayu balak ni. Kayu balak tu walaupun kereta dah break, kayu balak tu akan tertomoh ke depan juga. Sama dengan air, kalau dia bawa tong tu dia kena ikat tali dia kena ikat. Minyak, kalau kamu buka tangki minyak tu kan, tangki minyak ni dia ada 3 tangki dalam tu kalau kamu pesan. Yang dia hantar kat Shell, kat Petronas, kalau kamu tengok, tangki dia tu bukan satu tu tangki dia penuh. Dia belah 3. Dia belah 3 supaya dia nak reducekan M. Bila dia tak belah, bayangkan tangki tu, bila dia break, semua air yang besar tu dia akan inertia. So air semua tu dia akan humban ke depan bila dia break. So kemungkinan tank boleh jatuh. Jadi dia pecah 3, so jisim tu dia boleh impact lah. Dia langgar dinding tu sikit, dia langgar dinding yang tengah tu. Jadi impact dia mampu diabsorb lagi. Boleh faham lah? Itu antara teknik dia lah. Yang ni seatbelt. Yang ni airbag. Semua untuk inertia kamu. Cikgu, airbag tu bukan untuk momentum ke? Momentum inertia sebenarnya. Momentum tu yang impact muka kamu. Banyak mana. Tapi kenapa kamu ke depan? Padahal kamu dah break dah. Kamu dah break. Tapi badan kamu masih lagi inertia ke depan. So bila kamu nak kira impact dia tu yang kamu kira formula momentum. Dia jangan confuse. Inertia fenomena. Kalau nak kira impact dia baru pakai momentum dia.